Okey, 4 pasukan yang mengisi kedudukan 4 teratas Liga Super. JDT, Selangor, Pahang dan Kedah akan turun untuk aksi pada Rabu. Wow, dan jadi untuk mengulas lebih terperinci apa yang boleh kita jangkakan dari perlawanan-perlawanan ini, kita bawakan Nizaruddin Yusof, juara Liga Super 2005-2006 ketika bersama dengan Negeri Sembilan. Apa khabar? Assalamualaikum. Oh, excited ada Abang Nizar hari ini. Okey. Nak mula dulu? Nak start lah sebab sebagai permulaan maybe Nizar boleh kongsikan dalam banyak-banyak perlawanan yang akan kita hadapi esok, mana satu yang paling dinanti-nantikan? Kenapa? Dan saya kenapa? rasa ni dua game ni lah kan. Sebab untuk JDT dengan Seri Pahang, kedua-dua pasukan belum kalah. Yes, unbeaten. Dan performance pasukan quite okay. Kerana saya rasa kedua-dua pasukan menang last game. Kita nak tahu macam mana Seri Pahang akan bermain di SSI, taktikal mereka. Sebab saya rasa bukan saja pasukan Pahang, saya rasa pasukan-pasukan lain pun pernah bermain dengan JDT di SSI, memang quite mendukacitakan lah. Jadi saya berharap Coach Fandi tahulah bagaimana untuk meletakkan pemain-pemain yang sesuai, taktikal yang sesuai bermain dengan pasukan JDT. Ya. Okey, bila kita sebut tentang JDT ni, kita tahu kat atas kertas memang orang akan cakap JDT akan menang. Tapi apakah mungkin akan ada sedikit kelebihan untuk Seri Pahang, dan atau mungkin pada pandangan Niza, Seri Pahang akan kalah teruk? Untuk moral, saya rasa ada sedikit kelebihan lah sebab mereka belum pernah kalah. Pasukan mereka juga dalam keadaan okey. Tiada pemain-pemain yang dalam list kecederaan, tidak ramai. Tonggak masih lagi bermain dengan baik dan cuma yang saya ingin katakan tentang kekuatan pasukan JDT lah. Kita semua tahu tahun ni lebih better pada tahun-tahun sebelum ni dengan 47 gol, baru bolos 1 gol. Jadi saya rasa pasukan yang datang ke SSI untuk bermain dengan JDT seharusnya, saya rasa bukan besok sajalah untuk mereka prepare. Saya rasa 2-3 hari sebelum bermain pun mereka dah perlu prepare lah. Even untuk player jugalah. Bagaimana bermain dengan pasukan yang saya rasa setiap posisi mempunyai pemain-pemain yang cukup berkualiti. Lepas kita tahu game ni akan bermain di laman keramat JDT. So how sukar Seri Pahang perlu prepare lah untuk game ni? Tadi ada juga sembang dengan Fariha. Saya rasa Coach Fandi ada buat statement lah dekat media sosial. Dia kata kalau tak ada solution yang terbaik, saya rasa dia akan meletakkan bas kereta di depan pintu gol lah, supaya tidak, mungkin dia orang berfikir kalah tu mungkin percentage dia mungkin tinggi, tapi jangan terlalu banyak gol lah. Seperti besi pasukan Selangor kena 4, ada yang kena sampai 6. Jadi saya berharap pasukan Seri Pahang boleh suitkan dengan pergerakan pemain-pemain pasukan JDT di awal-awal minit permainan supaya mereka boleh sustain hingga ke minit 90. Tapi secara realistiknya, adakah pasukan Seri Pahang kena bersedia untuk kekalahan pertama musim ni, ataupun ada chance nak menang dekat laman orang ni? Ada chance mungkin. Tapi dalam bola sepak macam-macam boleh berlaku lah. Selalunya kita tengok sebelum ni ada pasukan yang pernah tewaskan JDT, Kelantan, menerusi penalti. So apakah situasi sama kalau Seri Pahang ni dapat peluang penalti? Mungkinkah benda itu yang boleh membantu? Kalau daripada segi nak bermain 90 minit, mungkin sukar bagi Niza. Ya, saya setuju. Kalau betul-betul pasukan itu dalam keadaan yang baik, luck mereka juga baik, sebenarnya dia start daripada awal. Ada peluang untuk menjadikan gol, dapat convert, tidak melepaskan peluang. Sebab bila bermain dengan pasukan sebaik JDT, peluang-peluang ataupun cara-cara permainan yang cantik, yang sesuai, seharusnya diterjemahkan dengan cepat. Dan tidak seharusnya pemain-pemain Pahang terutama striker force. Jangan melepaskan peluang apabila mereka mendapat peluang, sebab akan jarang ada peluang-peluang yang baik apabila bertemu dengan pasukan seperti JDT. Senang cerita, perkara pertama jangan buat silap dulu lah. Itu sudah semestinya lah. Jadi saya rasa kena aware lebih awal lah. Pemain-pemain pertahanan defensif lah, area defensif seharusnya lebih berhati-hati, kerana strike force pasukan JDT memang sangat kuat dan strong sangat padu. So defender memang kena all out sikit lah. Dia kena OT, overtime sikit. Mungkin 130% lah dia punya komitmen tu kena letak di situ lah. Okey, pasukan yang mengutip 25 mata sama dengan Seri Pahang adalah
pasukan Selangor sebenarnya yang akan melayan kunjungan Kedah. Baru-baru ni ada juga dengar daripada Coach Nafuzi Zain mengatakan bahawa berdepan dengan Selangor ni tak adalah masalah sangat. Maybe itu adalah peperangan psikologi, tetapi adakah kita boleh katakan bahawa Selangor mungkin berasa lebih tertekan berbanding dengan Kedah untuk kekalkan kedudukan? Sebenarnya saya rasa dua-dua pun tertekan saya rasa sebab expectation presiden kelab dan juga peminat tinggi untuk kedua-dua pasukan ni. Untuk saya especially pasukan Selangor lah. Ya, saya rasa bermain dengan home mungkin ada sedikit advantage lah untuk pasukan Selangor. Tetapi dari segi performan perlawanan, permainan, mengutip mata, saya rasa kedua-dua pasukan dalam keadaan baik. Kedua-dua pasukan menang last game tempoh hari dengan jaringan yang agak besar. Yes. Jadi saya rasa mungkin perlawanan ini yang seharusnya mereka meletakkan fokus tu lebih tinggi lah kerana ya pasukan Selangor juga Stratford juga Iron juga sekarang ni kerap menjadikan gol sama juga macam William Lira. Jadi saya rasa mereka seharusnya lebih berhati-hati lah untuk kedua-dua pasukan lah saya rasa. Tactical tu kena betul lah untuk bermain nanti. Tricky juga. Sekarang ni kita tahu Dayang kan, mana-mana pun orang cerita pasal Miki yang mungkin akan beraksi di Liga K1. Situasi ini macam sedang hangat, tengah panas. Selalunya perkara-perkara macam ni akan bagi motivasi kepada Miki di atas padang ataupun ada sedikit macam mengganggu atau bagaimana? Nizal, biasanya pengalaman you lah. Saya sebenarnya tak setuju sebenarnya kalau ada tim-tim mana macam berminat pasal season tengah on tau. Jadi untuk saya biar Miki tu habiskan sampai ujung season, selesaikan dulu tugasan dengan pasukan Selangor baru memikirkan kalau ada kelab-kelab yang berminat lah. Yang kita dengar pasukan Korea, kelab daripada Korea lah. Jadi saya rasa untuk Miki memang akan ada tekanan. Sebab saya pernah jugalah duduk dalam keadaan macam tu. Season tak habis, kita tengah fokus untuk next game besok. Jadi game yang tight dengan gangguan benda-benda macam tu kan. Jadi saya rasa dia seharusnya lebih menenangkan diri dia lah. Dan sekarang ni dia pun memang kerap jadi tumpuan lah. Saya rasa bukan daripada pasukan-pasukan yang inginkan khidmat dia, daripada media peminat, saya rasa dia sekarang ni menjadi tumpuan lah. Dia sensasi sekarang ni. Ya. Jadi tadi macam awak cakap tadi nama dia Miki. Nama dia pun Miki. Ya, okay, nama pun kuat-kuat. Ya, senang diingat. Jadi dia kena pandai lah, dengan dia pun dah kuat berpengalaman. Jadi saya rasa dia mungkin tahu untuk meletakkan diri dia dalam keadaan bersedia untuk setiap perlawanan untuk pasukan Selangor. Rasanya Niki tu dah boleh, dia dah establish diri dia, karakter dia macam mana, so rasanya dia bolehlah pandai bawa diri. Okey. Itu kita harapkan lah. Itu kita harapkan. Okey, untuk pemain-pemain Selangor, siapa rasanya yang akan mainkan peranan yang besar untuk merantai player-player Kedah nanti? Saya sebenarnya berharap Kusaimi PE ada dalam pasukan. Saya pun tak pasti dia masih cedera, tapi saya berharap dia dan juga mungkin ada Brandon Gunn di situ. Sebab Brandon Gunn orang pertama akan menyekat serangan daripada pasukan Kedah. Sebab dia selalu kerap bermain di defensif. Jadi dua ini memang cukup penting, terutama sekali penjaga gol lah. Siapa yang bermain tu saya tidak pasti, tapi seharusnya lebih berhati-hati kerana William Lira ni set piece dia cukup baik. Dia seorang striker yang ada sense of set piece punya tactical lah. Killer instinct. Ya, killer instinct. Dia pun dah akhir-akhir ni kerap menjaringkan gol melalui set piece juga. Jadi saya rasa Brandon Gunn dan juga Kusaimi PE, saya rasa orang yang paling sesuai kalau diturunkan besok. Bila dengar tu macam kalau fans Selangor saya rasa dia macam boleh bayangkan dan mungkin lega sedikit lah. Tapi kita juga nak tahulah, mungkin Nizam boleh bagikan satu faktor kekuatan yang mungkin Kedah akan persembahkan. Ya, kita semua tahu pasukan Kedah dengan Coach Nafuzi Ball. Dia kerap bermain hantaran-hantaran pendek. Dia suka ball possession. Jadi saya rasa Coach Tan Chen Ho mungkin dah tahu ataupun mungkin dah melihat cara permainan pasukan Kedah. Jadi ya, saya rasa mungkin sama juga cara permainan yang akan ditampilkan oleh pasukan Kedah, sama ada away ataupun home. Dan saya berharap key player yang ada, especially Manuel Ott dan juga Lira akan memainkan peranan yang cukup besar lah apabila mereka cuba mencari gol. Okey. So pilihan Nizar antara JDT dengan Sri Pahang, siapa yang akan menang, and also antara Selangor dengan Kedah, siapa yang kena predict. Kena predict dan mungkin bagi sedikit hint lah berapa gol mungkin yang boleh berlaku. Sebab saya rasa saya pernah buat jugalah predict macam ni kan masa buat live. Kena jugalah bantai dengan tapi tak apa, dia macam kadang-kadang kita nak tahu
sejauh mana mungkin kita boleh jangkakan. Bukan kita nak hentam ataupun nak downkan pemain pasukan kan. Betul. Saya rasa JDT mungkinlah menang lah 2-1. Selangor, Kedah mungkin Selangor menang 1-0. Okey. Tak besar jurang Sebab gol. keempat-empat ni performance wise dalam perlawanan nampak mereka dalam Tengah berada keadaan di konsisten. Yes. And then dia orang pun top 4 pasukan yang berada di atas. Jadi saya rasa tak jauh lah. Cuma JDT tu ada sedikit perbezaan lah antara ketiga-tiga pasukan ni. Next level tu orang kata next Lain level tu macam. ya. Okey. Kita nak juga nak berikan tumpuan untuk satu lagi aksi yang melengkapkan saingan pada Rabu di atas pertemuan pada Rabu. Kalau kita lihat peluang, apakah mungkin Nizar rasakan seimbang antara Pening dan juga Terengganu? Ya, saya rasa seimbang juga. Penang tempoh hari bermain away juga. Berjaya menampilkan permainan yang menarik. Walaupun kalah 1-0 tetapi banyak orang argue tentang penalti itu. Dari segi performance wise saya rasa Penang bermain dengan baik dan saya rasa ada kelebihan sedikit lah untuk mereka. Tetapi pasukan Terengganu juga dalam keadaan yang baik juga. Mereka seri dengan sabar. Semua pemain yang key player tak ada yang cedera, jadi boleh menurunkan skor yang terkuat lah saya rasa kedua-dua pasukan. Ya. Walaupun orang bagi tumpuan dekat 4 pasukan yang kat top tu, sebenarnya kat pertengahan ni mungkin akan jadi perlawanan yang sengit. Betul, Nazar. sebab dia orang yang lain-lain tu dia orang nak kejar slot untuk Piala Malaysia. Jadi saya rasa tidak boleh ketinggalan mata, perlu mencari mata sebanyak mungkin. Dan ya, kalau boleh pemain-pemain yang cedera yang selalu main tu seharusnya boleh bermain sudah. Jadi seharusnya setiap perlawanan mereka perlu menurunkan pemain-pemain yang terbaik lah untuk setiap perlawanan. Setuju? Alright, so kita dah beralih daripada top teams kepada middle teams, now ke bottom teams which is Kuching City yang akan bertemu dengan KL City juga. Adakah ini satu perlawanan yang mudah untuk KL City nanti ataupun Irfan Bakti akan pastikan no? Betul saya setuju. Tidak jugalah kerana mereka juga nak kejar juga slot Piala Malaysia. Masih lagi ada peluang lah. Peluang lagi, betul. Dengan pengalaman coach Irfan Bakti saya rasa dia boleh adapt situasi pasukan Kuching City itu sekarang. Jadi saya rasa mereka juga go for point jugalah bermain di Ceras dan dengan KL City tempoh hari menang 3-1. Ya, saya rasa mungkin sedikit sukarlah untuk KL City kalau mereka memandang rendah keupayaan pasukan Kuching City. Kalau kita lihat daripada rekodnya, memang KL City lebih baiklah dengan 4 menang dan 1 kalah saja. So mungkin sedikit untuk dikongsikan dari Niza, kalau KL City ni selain daripada perlu tak pandang rendah kepada lawan ni, apa faktor-faktor lain lagi yang mungkin mereka perlu sedikit perbaiki untuk memantapkan lagi mereka punya pencarian nak ke Piala Malaysia? Yalah, betul. Ya, saya rasa pemain yang kerap bermain di awal-awal musim, seharusnya pemain itu kerap kali digunakan lah until now lah. Jadi saya rasa di situ akan dapat keserasian pasukan. Mungkin taktikal pun dapat diterjemahkan dengan baik, taktikal daripada coach lah. Jadi ya, untuk saya KL City seharusnya meletakkan pemain yang kerap bermain. Tempoh hari mereka menang, saya rasa tak salah mengekalkan pemain yang main last game hari itu bermain pada lawan Kuching City lah. Jadi di situ saya rasa boleh meningkatkan performan pasukan dan hari itu sedikit slow lah performan pasukan KL City. Seharusnya lawan Kuching City ini perlu meningkatkan pergerakan ataupun apa-apalah untuk mencari kemenangan di Ceras. Senang cerita, tak perlu banyak sangat perubahan dilakukan dalam skuad, lebih mudah untuk KL City. Betul, sebab game dekat-dekat. Jadi saya rasa kalau dia macam JDT mempunyai skuad yang besar. Jadi tak ada masalah untuk membuat penggiliran pemain. Untuk pasukan KL City ni ada pemain-pemain yang berkualiti tetapi sedikit terhad. Jadi saya rasa pemain yang kerap bermain tu seharusnya kalau dia tidak cedera, dikekalkanlah untuk mendapatkan momentum yang baik lah. Diutilize sepenuhnya lah. Ini yang kita nak dapatkan kebijaksanaan jurulatih tu kan ya? Yes. Kat situ yang kita akan nampak nanti. Baiklah, terima kasih atas perkongsian. Banyak yang kita belajar ini Macam tentang biasa, mantap. pasukan-pasukan ni.